Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan exco saya yang berhormat P. Bunpo yang juga merangkap ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Sungai Puyu, kepada yang bahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai Datuk Rozali Mahmud, kepada wakil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia Dr. Suhaimi, kepada Tuan Arsyad daripada IPD Seberang Perai Utara di mana kita berada pada pagi ini, iaitu secara khususnya di Pasar Bagan Ajam. Juga kepada ahli majlis saudara Tan Chi Tiong yang turut hadir, kepada seluruh pasukan daripada MBSP yang saya nampak hadir juga, daripada anggota-anggota daripada pihak penguatkuasa MBSP, juga daripada pihak penguatkuasa daripada PDRM. Thank you so much, terima kasih. Kepada rakan-rakan media saya, terima kasih kerana hadir pada pagi ini. Saya panggil untuk sidang media ini kerana isu penting, dan saya panggil pun pada last minute kerana saya selalu buat sedemikian rupa apabila saya hendak buat satu pemeriksaan mengejut. We are doing a spot check today. Seperti mana saya nyatakan, Tuan OCPD pun turut hadir. Tuan Zaini, silakan Tuan. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Thank you so much kerana hadir. So ini adalah pemeriksaan mengejut bagi pihak kerajaan negeri di tempat-tempat yang kita dapati ada kluster baru dan terutamanya yang perlu ditutup. Ini tak berlaku sekarang. Ia telah pun bermula sejak 18 Mac tahun sudah apabila pandemik berlaku dan diisytiharkan MCO yang pertama. Kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan yang ketiga sekarang. Dan kita ambil serius. Kerajaan negeri Pulau Pinang selalu memberi keutamaan terhadap keselamatan awam dan keselamatan kesihatan. Kita tak akan kompromi terhadap itu. Saya telah nyatakan sebelum ini, saya akan ulangi sekarang. Dan oleh yang demikian, saya ada di sini di Pasar Bagan Ajam. Kerana ini merupakan satu lagi pasar. Ini bukan pasar yang pertama ditutup di Pulau Pinang. Saya buat yang pertama di bahagian pulau tahun sudah. MCO ketiga, kita lihat ada kluster di sini dan tiada kompromi yang akan berlaku. Saya telah nyatakan kepada semua agensi penguatkuasa, termasuk majlis-majlis bandaraya saya di seberang juga di pulau, termasuk anggota polis, ketua polis negeri sendiri, saya jumpa beliau. Saya kata kalau kita lihat ada ketidakpatuhan terhadap SOP, ambil tindakan tegas. Kita perlu tegas untuk adil. Dan ini adalah contoh ketegasan kita di Pulau Pinang. Satu lagi, pasar awam terpaksa malangnya ditutup. Bukan senang untuk peniaga, tetapi apa lebih penting? Ekonomi ataupun kesihatan. Kalau kita tak ada kesihatan, tak perlu ada ekonomi. Jadi itu yang terpenting sekali. Dan jadi kita lihat sejak 12 Mei lalu sehingga hari ini, 6 hari genap sekarang, ada satu kluster baru di Jalan Terbilang di sini. Dan juga di SPT, di mana keseluruhan nombor kes yang kita lihat adalah 71. Kita lihat ada kluster baru here in SPU and also in SPT involving some 71 cases. And that is why it is in the list now under the Ministry of Health, di bawah senarai KKM, untuk kita pantau, untuk pastikan ia dapat balik ke landasan yang selamat. That is the most important. Jadi apa yang buat? First of all, ditutup. Ada dua bahagian dalam pasar ini. Saya difahamkan satu ditutup hampir 3 hari, tetapi telah selepas itu dibuka. That is the pasar, the wet market. The wet market. And then the other part of it is the tempat makanan, dan juga tempat penjualan khinzir. Saya difahamkan masih tertutup. Tetapi yang penting, penutupan dibuat untuk membolehkan kerja sanitasi dilakukan.
We have to close so that sanitization can happen, number one. Number two, semua para peniaga perlu mengambil ujian swab. Dan proses itu saya difahamkan masih dalam pelaksanaan untuk mendapat keputusan. Saya ingat ujian sudah, tapi keputusan masih ditunggu. Dan kita berharap dan berdoa semua akan negatif. Itu yang terpenting. We want all of them to be healthy and safe. That is the most important. And that is the reason why we have no choice but to be firm. Apabila kita lihat ada kes-kes sebegini rupa, kita akan datang dan kita akan tutup sekiranya perlu. So yang penting sekali sekarang MCO 3.0, saya seru, rayu dan saran kepada semua rakyat Pulau Pinang, sila cuba kurangkan aktiviti di luar, duduk di rumah. Itu yang terpenting. Itu sahaja satu cara yang terbaik untuk kita kawal peribakan COVID-19. Dari mula sampai sekarang saya nyatakan itu. There is only one way we can win this war against COVID-19. Kerana kita nampak number dia masih tinggi. Of course, bernasib baik semalam dia turun daripada 4,000, daripada satu minggu 4,000 kes setiap hari. Di Pulau Pinang kita ada 100 lebih. Yesterday I think was 145 if I'm not mistaken. 187. And itu masih membimbangkan. Saya hendak peringati semua, apabila MCO 1 berlaku, PKP 1.0 berlaku pada 18 Mac tahun sudah. Di Pulau Pinang pada hari itu kita cuma ada 17 kes dan diputuskan perlu ada PKP. Sekarang kita ada 187 kes. And of course kita mencecah 300 kes beberapa hari sebelum ini di Pulau Pinang. Di negara Malaysia tak sampai pun 3 digit apabila PKP 1 diumumkan. Sekarang setiap hari kita ada 3,000, 4,000 kes. Sudah hampir 1,5 juta. Faham betapa serius peperangan ini terhadap COVID-19. Saya sebagai wakil kerajaan negeri akan gagal dalam tanggungjawab saya sekiranya saya tak datang dan beri amaran kepada semua. Kalau kita lihat ada ketidakpatuhan terhadap SOP, kita akan ambil tindakan. I repeat that. And I have my officers here today with me. Dia saksikan apa kerajaan negeri nyatakan. Dan kita akan tegas dalam hal ini kerana kita hendak pastikan dan pelihara keselamatan awam dan keselamatan kesihatan para rakyat jelata Pulau Pinang. Let me be very firm about that. No compromise on public safety, on public health. That is the reason why I am here to inspect. Of course, good news is sanitization has been done, and I think most of them swabs have been taken. We are waiting for the results, and we want business to be as usual. There must be cooperation. Kalau kita ada kerjasama sebagai satu keluarga, hal sebegini rupa tak perlu berlaku. But kalau tiada, malangnya ia perlu dilakukan. Let me be very clear about that. So, I would like, while to be firm, sementara saya tegas seperti mana saya selalu nyatakan, saya juga hendak nombor satu, ucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi saya kepada semua wira-wira petugas hadapan saya daripada Majlis Bandaraya di seberang perai, juga di bahagian pulau, daripada pihak polis sudi hadir pada pagi ini, daripada kementerian of course selalu memantau keadaan. Not easy our job, not easy. Semalam atau 2 hari sebelum ini DG Tan Sri Hisham sendiri turun ke Pulau Pinang, ke Kepala Batas, untuk melancarkan satu tempat ICU baru. Kerana kita di Pulau Pinang seperti banyak negeri lain sudah sampai kapasiti. Tak ada katil ICU lagi. So perlu dibuat. Itu keadaan sebenar sekarang. Saya tak mau cetuskan panik atau apa pun, tetapi hakiki dan hakikat dia adalah sebegitu rupa. Dan kita perlu faham, kalau kita tak buat
usaha sendiri kita untuk pastikan pematuhan SOP, untuk daftarkan diri untuk dapat vaksin supaya giliran kita akan sampai, maka kita akan bersama-sama merebakkan COVID-19. Apakah itu kita hendak buat? Tidak. Pagi Isnin ini saya marah sedikit kerana saya tak mahu ini berlaku di Pulau Pinang. Saya selalu nyatakan dan peringati semua, tahun sudah 104 hari di Pulau Pinang, kosong kes. Zon hijau. Mengapa kita tak boleh buat sedemikian rupa? Sekali lagi, saya percaya, yakin, boleh. Tapi we have to work together as a family. Make sure compliance of all SOPs. Thank you to all agencies. Kalau kita lihat, kalau tidak ada compliance itu, macam kes ini, tutup saja. Itu telah dibuat oleh Datuk Rozali. Di sini, satu contoh lagi. Tapi saya bagi amaran pada semua, kita akan teruskan dengan pemantauan. Kedua-dua majlis bandaraya saya, kita ada hampir 5,000 orang di lapangan. Di polis di Raja Malaysia di Pulau Pinang ada hampir 6,000 orang di lapangan. Mereka akan terus memantau semua tempat-tempat awam untuk pastikan pematuhan SOP, dan saya tak akan kompromi. Saya ulangi sekali lagi, kita akan ambil tindakan tegas. Kalau perlu, kemudahan awam seperti pasar awam, tapak penjajah, restoran perlu ditutup, akan ditutup. Di Pulau Pinang, untuk makluman, sejak 18 Mac 2020, 1,357 premis telah ditutup di bahagian pulau. Di bahagian seberang 1,619. Saya ingat nombor ini semua kerana hari-hari kita pantau. Saya tak tahu report, saya akan dapat report, dan kita akan teruskan. So please, help yourself by being SOP compliant, get yourself vaccinated. Ini untuk faedah, manfaat diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita. Itu saja. Apakah itu terlalu banyak untuk kita minta? So that we can stay safe. Ramai sudah meninggal dunia seakibat COVID. Number dia meningkat. Jadi untuk tangani peperangan ini terhadap COVID-19, ketegasan kita pun perlu tingkat. We have to be even more firm. When their numbers rise, we have to rise and fight this war against COVID-19 together. Dia tak pilih bulu, dia tak pilih warna, dia tak pilih kita punya bangsa, dia tak pilih kita punya agama, dia tak pilih kita punya politik. Dia pilih semua. Jadi kita punya pilihan satu saja, kerjasama sebagai satu keluarga, patuh pada SOP, dapatkan vaksinasi kita secepat mungkin. That is all we can do at this moment. Saya mungkin marah sedikit, saya minta maaf, tetapi itu tanggungjawab berat atas bahu kita sebagai kerajaan negeri. Kita tak mahu tengok kes-kes berlarutan meningkat. Kita hendak keadaan terkawal. Namun saya tegas tadi, ingin saya juga selain daripada ucapkan penghargaan setinggi saya pada semua petugas wirahadapan kita, saya juga hendak rekodkan penghargaan saya kepada rakyat Pulau Pinang jelata. Thank you to Penangites also. Thank you to our frontliners of course. But also thank you to Penangites. Kerana kita cuma boleh pantau, tetapi yang perlu patuh adalah rakyat. Setakat ini, kedua-dua majlis bandaraya saya setakat semalam telah melakukan pemantauan di tempat kemudahan awam seperti pasar awam ini. Sebanyak 1.86 juta pemeriksaan sejak 18 Mac. 5,000 orang saja di lapangan. Cuba bayangkan berapa mereka bertungkus lumus. Bukan senang, tetapi ia berlaku. This is just my majlis bandaraya. What about police? Bukan senang. That's why thank you to my agencies. Thank you so much. But thank you also to Penangites. Terima kasih kepada rakyat Pulau Pinang. Daripada 1.86 juta pemeriksaan itu, kita lihat masih ada satu kadar pematuhan konsisten dan berdisiplin, iaitu lebih daripada 99% di bahagian pulau dan juga di bahagian seberang. Thank you to Penangites, because without your cooperation we cannot achieve this number. But that is not 100% yet. That is the reason why I'm here.
That is the reason why there are some cases. We must go all out. Just a little bit more. Tegas, itu saja. Saya pasti kita boleh balik ke landasan di mana kita akan jadi zon hijau. I have to be very positive because I know that is our objective. Kita perlu positif minda kita. Then at the end of the day, work together and it will happen. Saya yakin itu akan berlaku. So dengan kata-kata itu, sekali lagi thank you to Datuk Rozali, my colleague YBP Bunpo, Tuan Zaini from IPD SPU, thank you so much for coming. Dr. Suhaimi, thank you for being here as well. The entire team from PDRM, the entire team from MBSP, my friends from the press, terima kasih. Saya harap kita akan terus dengan peperangan kita terhadap COVID-19 ini yang masih tidak selesai. Jangan ambil ringan, jangan kita leka, jangan kita senang. This war against COVID-19 is far from over. In other countries, things are worse. So we do not want things to get out of hand. But we have our role to play. Kita ada peranan kita. Kita perlu lakukan apa yang perlu dilakukan di dalam peperangan kita ini terhadap COVID-19. So terima kasih. Sebelum saya ambil soalan, mungkin saya hendak jemput Datuk Bandar Datuk Rozali untuk menyatakan sepatah dua. Dan saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kerana ketegasan kita tak dapat dielakkan, perlu ditutup dan telah dibuat. Dan mungkin boleh beri sedikit ulasan, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Jadik Sing Dewan Anak Lelaki Kapal Sing, Esko Kerajaan Tempatan, Yang Berhormat P. Bumpo, Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang, dan juga Adun Sungai Puyu kawasan ini. Yang bahagia yang dihormati Tuan Zaini, USPD atau Ketua Polis Daerah Sumatera Perai Utara, Dr. Suhaimi, Pegawai Kesihatan Daerah SPU, begitu juga semua pengarah-pengarah yang daripada MBSP serta semua frontliners daripada tiga-tiga agensi. Pertama sekali, kawasan ini masih ditutup sehingga hari ini, iaitu bermula pada 12 hari bulan Mei sehingga 17, iaitu sudah 6 hari. Kita akan buat keputusan sebentar lagi. Saya dah panggil meeting ke semua agensi. Jam 11 kita akan buat keputusan sama ada kita akan lanjutkan penutupan ini atau kita benarkan buka pada besok hari. Tetapi yang pasti daripada 38 peniaga, 21 dah buat swab test, lagi 17 belum ada maklumat. Kita tak tahu dia buat di swasta atau buat di tempat lain. Yang positif dan tak buat swab test tentu kita tak akan benarkan. Kita tak benarkan mereka buka perniagaan mereka. Yang positif dan yang tidak buat swab test. Yang 21 dah buat, belum ada result. 17 mungkin dia buat di swasta, kita tak tahu, tapi kita akan cek. Saya minta semua peniaga, 38 peniaga ini patuhilah syarat-syarat yang ditentukan oleh KKM dan juga MBSP. Sebilangan besar telah patuh. Mereka mematuhi arahan MBSP, mematuhi arahan KKM dan PDRM. Tetapi ada sebilangan kecil mungkin patuh tapi silent. Kita akan cek, kita akan semak. Saya berharap 17 ini juga telah buat dan negatif, dan kita akan benarkan mereka berniaga apabila kita buat keputusan sebentar lagi. Di sini ada 282 peniaga semua sekali. Hanya 64 kawasan yang ditutup, iaitu di sebelah perniagaan makanan dan juga khinzir ditutup kerana kes kluster terbilang melibatkan kebanyakannya mereka berniaga di sebelah sana. Yang lain kita benarkan buka, tetapi seperti yang tuan-tuan lihat, memang tak ramai orang datang. Pasar Awam Bagahajar memang popular, tetapi tak ramai datang kerana semua stay at home mengikut arahan-arahan yang telah diberikan. Saya nak syorkan kepada pengunjung Pasar Awam, mereka boleh mendapat bekalan makanan kerana di sini ada cashless program. Ada cashless program, mereka boleh gunakan program cashless yang telah disediakan di MBSP. Tak perlu datang Pasar Awam. Peniaga masih boleh berniaga, pengunjung masih boleh mendapat bekalan makanan. Dia tidak putus. Masih boleh mendapat bekalan makanan, peniaga masih boleh berniaga, gunakan cashless. Kecuali yang 64 ini mereka tak boleh guna cashless. Dia tak benar langsung mereka berniaga.
kerana kita takut dia ada bawa jangkitan. Yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, saya ingin menyuruh kepada penduduk seberang perai, peniaga-peniaga, banyak yang dah patuh, tetapi ada segelintir yang menggunakan laluan tikus. Maksudnya Pasar Awam memang design dia terbuka. Kita tak pernah expect COVID-19 ni berlaku. So design dia memang terbuka, bukan tertutup. Jadi kita telah tentukan satu entry masuk, satu entry keluar. Yang lain kita pasang tip keselamatan. Jangan pintasi tip tersebut. Ada Pasar Awam yang telah kita kena pasti 5 hingga 10, kita terpaksa pasang kawat berduri. Kerana segelintir engkar melalui kawasan ini. Iaitu yang telah kita kena pasti setakat ini Pasar Awam Palas Batas, Pasar Awam Bagai Ajam ini, Pasar Awam Taman Selamat dan Pasar Awam Taman Berjaya di SPF. Kita akan pasang kawat berduri. Oleh itu, ini belum lagi ya. Saya menyuruh kepada peniaga, menyuruh kepada penduduk yang segelintir ini, masuklah melalui laluan yang telah kita tentukan. Kerana laluan yang kita tentukan tu ada scanner, MySejahtera, scan suhu, dan kalau tak boleh guna MySejahtera secara smartphone, tulis di sana. Pegawai kita ada, memang ada di sana. Jangan lalu jalan pintas. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, MBSP telah mengambil tindakan selanjutnya, iaitu memastikan peningkatan kepada pemantauan di semua pasar-pasar awam di seberang perai. Dan kita juga mengikuti Facebook KKM. Kita tak tunggu laporan, kerana sekarang ni kes dah banyak, semua orang sibuk. Kalau dulu kita tunggu laporan daripada KKM baru kita bincang, tapi sekarang BSP terpaksa mengambil inisiatif sendiri. Kita tengok dalam Facebook KKM dan kita buat tindakan, kita buat pembincangan dan buat tindakan yang seperti mana mengikut peraturan yang disediakan. Saya ucapkan terima kasih pada YB kawasan, YB Pibumpo, ahli majlis saya Siti Tan, juga merupakan a person frontliners yang sentiasa memberi maklumat-maklumat yang terkini di tapak. Begitu juga ahli-ahli majlis yang lain. Sekian habis. Terima kasih saya ucapkan pada Datuk Rozali. Sebelum saya jemput yang berhormat Pibunpo, memandangkan kita juga berada di sini dengan wakil daripada Kementerian Kesihatan. I will just ingin saya nyatakan kita di Pulau Pinang sentiasa bersedia untuk bantu kementerian pada apa-apa aspek pun, kerana seperti mana saya nyatakan, ini adalah satu peperangan terhadap satu virus yang melibatkan semua. We are always here to assist. That is our commitment. Itu yang saya hendak nyatakan. In fact, di Pulau Pinang kita telah pun galaskan persetujuan untuk dibantu oleh pihak Private Medical Practitioner Society, PMPS. As far back as December last year. Sekarang lebih dari 200 klinik sudah setuju. Cuma kita tunggu vaksin. Apabila bekalan sampai, untuk fasa-fasa kemudiannya kita bersedia untuk bantu. Dan we are always talking to kementerian. Hari ini saya ambil kesempatan untuk ucapkan ribuan terima kasih kerana usaha yang telah dilakukan, tetapi ada banyak usaha yang perlu juga dilakukan, dan kita sedia melalui bukan sahaja PMPS yang saya sebut tadi, juga kita ada organisasi lain seperti tapak-tapak perkilangan. Sudah ada perbincangan dengan mereka untuk bagaimana boleh bantu supaya pekerja-pekerja di kilang yang menjadi kluster yang besar sekali dulu dapat kita buat testing dan vaksinasi juga. So dari segi vaksinasi, kita harap bekalan akan sampai dengan secepat mungkin. We hope the further supply will arrive as soon as possible, not only in Penang but throughout the country. We are all waiting. In Penang we are ready to assist. Let me give you that commitment. Datuk Doktor boleh ambil balik pada DG kita dan menteri juga. We are always here to assist. We have to work together. I think there is no other way out. So this is the way forward. Of course, another thing I bincang dengan tadi doktor, ada beberapa perkara lain untuk memudahkan bukan sahaja vaksinasi proses dia, tapi ujian saringan, swab testing and so forth. Some people in the medical field have come to us. Even way back in December, we have proposed to the ministry, for instance, pool screening, for instance,
taking saliva testing rather than the swab testing. Ada banyak cara lain yang sudah pun berlaku, bukan di Malaysia, di sini, tapi di negara lain. And saya gembira, saya tahu mereka sedang pertimbangkannya, dan mungkin ini boleh dipercepatkan supaya proses kita boleh lebih senang dilaksanakan. And saya ambil kesempatan ini. Kementerian is played a very big role, no doubt about it. And we always rely on them untuk maklumat. Kita selalu berdasarkan maklumat mereka apapun putusan kita. Even for the closure of this market, based on advice, MBSP took action. I think that is the protocol lah yang kita selalu ikut. So kita harap lah apapun kita boleh buat, sila tampil ke hadapan. We are always open. Penang government, we have been trying to work on it since last December, in fact, on several options that we have. So dengan kata itu, again, terima kasih pada Datuk Rozali untuk kata-kata beliau dan komitmen terus untuk ambil tindakan tegas terhadap semua premis yang perlu patuh pada SOP. Dan dengan itu saya jemput rakan exco saya, YBP Bunpo, merangkap adun Sungai Puyu untuk menyatakan sepatah dua. Silakan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Puan Jadik Singh, rakan exco saya, Yang Bahagia Datuk Bandar, MBSP, yang Tuan yang setia ini Tuan SPD, SPU Tuan Zairil, dan Datuk DAPD Dr. Suhaimi, dan juga ini rakan saya Ahli Majlis Tan Chi Tiong, semua pegawai-pegawai kerajaan dan kawan dalam media, tuan-tuan dan puan-puan dan semua sekalian. Terlebih dahulu saya ingin nak ucapkan terima kasih pada semua agensi-agensi yang telah bantu keadaan saya. Saya juga ingin nak ucapkan terima kasih pada MBSP yang telah bagi sokongan sepenuh-penuh dalam usaha-usaha melawan COVID di Sumatera Utara dan umumnya di semua Sumatera. Saya juga ingin nak ucapkan terima kasih kepada semua anggota-anggota pembawa sukarela yang telah membantu untuk sanitizer untuk semua common area, public area. Ini telah juga dapat bantu kebahayakan. Saya ingin merayu pada penduduk-penduduk di sekeliling kawasan sini, mintalah diikut SOP, dan semua penjajah di sini, bukan 17 yang dalam Sinarai yang belum tampil hadapan, jikanya telah ada buat tes di swasta, bawalah sejuk tes itu kepada KKM. Anda mesti tampil ke hadapan. Saya juga merayu kalau boleh KKM, semua penjajah di sini juga dijalankan ujian supaya dapat bagi confident kepada warga di sini. Dan saya mintalah bahawa semua penjajah di sini bagi kerjasama sepenuh-penuhnya kepada pihak MPSP dan juga KKM dan juga pihak polis. Saya dah dapat banyak permintaan dari pihak polis, kata tolonglah minta mereka jangan berkumpul. Kalau polis datang ke hadap Pulau Saman, dia mati. Kalau tak bagi saman, orang mati. Yang mana kena pilih? Saya sokong sepenuh-penuh pada saudara Jadik Singh. Maki-maki, kami hanya jalan tugas, kami hanya jalan amanah yang telah terletak di tangan dan hati kita di sini. So saya merayu semua, mintalah kerjasama. We can win this war with full cooperation as a team. Dan satu malamat, win this war against COVID. Thank you. Terima kasih saya ucapkan pada saudara exco saya, YBP Bunpo. I think apa beliau kata juga, we cannot take lightly the war against the COVID-19, but we also must appreciate PDRM yang sedang buat tugasan bukan senang. Like I say, perlu kita ambil tindakan, perlu dibuat. Itu kebertanggungjawaban kita. There is no two ways about it. Sabar kepada semua sambil kita sedang melawan COVID-19, bukan senang. Saya percaya, saya tahu, kita sudah lihat lebih daripada 1 tahun. So dengan itu mungkin saya nak jemput Tuan Ketua Polis Daerah, Tuan Zaini, untuk menyatakan sepatah dua. Silakan Tuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi yang berhormat YB, yang berbahagia Datuk Bandar, YBP, Dr. Suhaimi. Secara ringkasnya, PDRM merupakan leading agency dalam menguatkuasakan Akta 342. Yes. So bagi daerah SPU, seperti yang saya telah penjelaskan awal lagi, bahawa PDRM kita tidak akan kompromi dan tidak sama sekali akan berkompromi di atas sebarang kesalahan ketidakpatuhan SOP. Dan kita akan sentiasa bekerjasama dengan pihak Badan Bandaraya dan juga Kementerian Kesihatan dan lain-lain agensi dalam menguatkuasakan Akta 342. Seperti yang tuan-tuan dan puan sedia maklum, sepanjang 4 hari ini kita telah mengeluarkan kompon lebih 100 orang. 4 hari saja. Dan kebanyakan 4 hari saja, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan keempat. Dan kebanyakan kesalahan yang dilakukan 70% adalah kesalahan tiada penjarakan fizikal. So seperti yang saya dah maklum tadi, saya berharap warga atau masyarakat SPU sentiasa patuh pada SOP seperti mana yang dimaklumkan oleh YB tadi. Tolong bekerjasama dengan kami, dan sekali lagi pesanan dari pihak polis, kalau tak ada apa-apa tu duduk rumah je lah. Dan patuhi SOP. Sebab kita ni berperang dengan musuh yang tak nampak. Jadi musuh yang tak nampak dan kita belum menang lagi. Itu saja YB. Terima kasih kepada Tuan Zaini, Ketua Polis Daerah SPU, yang turut memberi komitmen tadi kita lihat. And again, penghargaan setinggi daripada kerajaan negeri pada Tuan dan seluruh pasukan PDRM di sini. Again to Datuk Rozali and your entire team, to Kementerian by Wakil dari Dr. Suhaimi, thank you so much for coming. I know all kita sudah penat. Dia kata itu COVID-19 fatigue, kepenatan COVID-19. Tapi saya hendak nyatakan di sini, kita sebagai petugas wirahadapan, kita sebagai wakil rakyat, kita tak akan penat. Kita masih ada di lapangan seperti mana semua boleh saksikan pagi ini. We are here to continue with our work. And we want to win this war against COVID-19. Semua perlu bekerjasama sebagai satu keluarga. So dengan kata-kata itu, saya hendak jemput ahli wakil media saya, rakan media saya, sekiranya ada soalan.